Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini sebagaimana kita ketahui saudara, Saudara Zamari Asi, terima kasih selamat malam menemani saya. Tiada lain dapat saya ucapkan melainkan jutaan terima kasih. Begitu juga dengan pelayan-pelayan lain, Saudara Hairi, Saudara Syahid Ibrahim, Saudara Mak De Edap. Nama sedap Mak De Edap saya. Itu juga Saudara Jalal Ali, Salam Satu Malaysia, Saudara Muhammad Faridun Dukiman. Terima kasih kerana hadir bersama saudara. Saudara Muhammad Pilus, Saudara Richard Bakri, Saudara Puan Rosmini dari Pontian Johor. Bagaimana di Pontian? Apakah tidak ada hujan? Okey ke? Saudara Bakya RMD dari Pulau Kerai. Saudara Nur Ali, selamat malam untuk semua. Saudara, mana yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf. Maklum sajalah Saudara Bari Ismail. Tapi sama-sama cerita tu saya santuni juga saudara. Jadi itu lebih mudah saudara. Kalau saya sebut nama dia pun nampak boring sikit orang nak dengar. Jadi kita bercerita, yang mana saya sempat saya santuni, saya santuni. Tak itu Pak Rosini Korengok dari Sarawak. Dan yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Usai pencerahan, saya akan bertemu dengan anda dalam yang bukan dalam live lah saudara ya. Saudara Hading, kita juga Jebat Pembela dari Kulim hadir. Raja Kamal Raja Baizian, apa khabarku? Semoga sihat walafiat ya. Saudara Zekzul, serta teman-teman yang lain. Hari ini saudara hari Ahad. Besok kita bekerja balik saudara. Jangan lupa semua besok ada tugas yang perlu dilaksanakan. Besok kita kembali bertugas seperti biasa. Yang mana berniaga, berniagalah. Yang mana bekerja, bekerjalah sebaik mungkin. Yang mana dah pencet tu, relax sajalah saya. Kalau ada kawasan rumah tu perlu dibersihkan, bersih-bersihlah, bantulah isteri. Itu ya, Saudara Azhar, Saudara Zekzo, Saudara Pak Cu. Kalau Pak Cu sihat, tolong-tolonglah bersihkan halaman rumah. Bukan nak mengajar, sekadar beri cadangan saya. Dan hari ini hari Ahad tanggal 10 Disember. Kita tinggal lebih kurang 93 hari lagi saudara untuk kita menanti hadirnya Fajar Ramadan. Dan ini merupakan hari yang ke-1357. 1357 virus sebut masih berlegar di negara kita ini, dan kabarnya sekejap lagi saya akan bagi pencerahan bagaimana kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan bahawa ada peningkatan ya. Saudara Marzuki Yassin, Saudara Yusuf, begitu juga Saudara Mokhtar Ma'ruf, Saudara Yusuf Hashim, terima kasih, Saudara Razia Jaafar, Puan Norisah Rafishah, saudara. Baik saudara, kita terus masuk dalam segmen. Yang ini saya nak bagi tahu berkali-kali, mengingatkan, saya bukan ustaz saudara. Saya juga bukan da'i yang bertauliah. Ini sekadar apa yang saya dapat teman-teman menghantar, yang saya rasakan sesuai untuk kita bacanya, kita menghayatinya. Ini agak baik dalam segmen naluri kehidupan saya. Kerana daripada Adi bin Amirah Al-Khindi, dia berkata bahawa dia mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk satu pekerjaan, kemudian dia menyembunyikan walaupun sebatang jarum atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka itu adalah hulul. Itu pengkhianatan yang pada hari kiamat akan dibawa untuk didakwa atau diadili saudara. Jadi waktu baginda menyatakan kenyataan tersebut, saudara Adi Amirah berkata, datang seorang lelaki dari keturunan Ansar, lelaki kulit hitam. Dia pun menghadap baginda Rasulullah. Dia mengatakan bahawa, duhai Rasulullah, jika begitulah saya akan tarik kembalilah tugas yang pernah Rasulullah bebankan kepada saya. Jadi baginda Rasulullah bertanya, duhai ini Fulan, apa pula denganmu, apa kena dengan kamu ni? Dia menjawab, saya telah mendengar bahawa kau bersabda seperti ini dan saya bimbang tentang diri saya. Maka baginda menyatakan, sekarang ini saya sampaikan pada kamu bahawa barang siapa dari kalian yang ditugaskan sesuatu pekerjaan, ia hendaklah membawa kembali
seluruh hasil sedikit ataupun banyak, saudara. Saya tak tahu kenapa ni TV saya ni nampak tiba-tiba sengit pula saya punya kening. Tapi bagaimana saja, jangan betulkan TV anda. Itu adalah dari segi kameranya. Saya nampak saya punya kening saya ke atas gitu. Aduh, nampak pelik sikit saja. Tapi saya meneruskan juga lagi. Jadi bagi Rasulullah dia kata, bila kamu ditugaskan untuk suatu pekerjaan, hendaklah ia membawa kembali seluruh hasil, sedikit atau banyak. Kemudian apa yang memang untukmu, bolehlah kamu mengambilnya. Tetapi apa yang memang dilarang untukmu, maka anda perlulah menahan diri. Ini hadis daripada hadis Muslim, saudara. Statusnya adalah hadis sahih. Jadi artinya, saudara, setiap orang yang menjawat sebarang jawatan dalam organisasi atau jabatan, dia ada amanah dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Dan mereka perlu melaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan sebagai pekerja yang dibayar upah atau gaji, maka menjadi tanggungjawab mereka untuk melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan penuh amanah. Sama ada tugas itu berupa perkhidmatan, ataupun servis, ataupun menghasilkan produk, maupun yang berkaitan dengan soal-soal harta. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, jika urusan yang diamanahkan itu berkaitan dengan harta, maka ia berkewajipan untuk menyerahkan kesemuanya kepada majikannya. Ia dilarang mengambil atau menyembunyikan untuk kegunaan peribadi, walaupun hanya sebesar jarum saja. Jika ia merupakan hak awam, maka dilarang mengambil untuk kepentingan peribadi. Kerana Allah SWT mengingatkan kita, saudara, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-161. Maksudnya, dan barang siapa yang berkhianat, itu menggelapkan sesuatu, dia akan bawa bersamanya pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan apa yang telah diusahakannya, sedangkan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun tentang balasannya. Karena Imam Al-Razi dalam tafsir Al-Kabir menjelaskan, berkhianat maksudnya mengambil hak negara secara diam-diam atau bersembunyi. Ia juga membawa maksud sesuatu tindakan curang untuk mendapatkan wang ataupun keuntungan dengan cara atau kaedah membelakangkan peraturan ataupun undang-undang negara. Jadi, saudara, tindakan atau perlakuan itu merangkumi memberi atau menerima suapan, itu rasuah, mencuri, menggelapkan atau embezzlement, ataupun melakukan pemalsuan, pemerasan dan ugutan, dan menyalahgunakan pangkat atau jawatan ketika kita berkuasa. Semua perbuatan ini dari aspek agama, hukumnya adalah haram, saudara. Saya nak betulkan sedikit saya punya TV ni, saudara. Tiba-tiba mungkin tinggi sangat kot, tiba-tiba kening saya ke atas. Saudara ingat, saudara, bersamalah kita membina negara merdeka, negara rahmah, rakyat sejahtera. Baik, saudara, kita masuk segmen mutiara kata. Jadi jangan sesekali kita bersangka kita yang lebih baik dari orang lain, saudara. Ini catatan daripada sahabat saya, Datuk Sri Syed Ali. Katanya, jangan sesekali kita bersangka kita yang lebih baik daripada orang lain, yang akan menyebabkan kita sombong dan takbur, kerana yang lebih itu hanyalah Allah SWT. Ingat, saudara, kita harus saling ingat mengingati, dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis. Ini kamera ni, saya tiba-tiba kening saya di atas. Macam mana nak buat saya tak tahu. Mungkin selepas nanti ada perbaikan yang akan datang supaya tidaklah nampak kening sebelah kanan tu tak balance. Ini teknik ni saya tak tahu lagi, sebab itu kawan-kawan nak masuk pencerahan saya pun tak tahu nak buat. Gambar saya pun dah nampak dah pelik nampak gayanya, saudara. Baik, saudara, kita mengingatkan pimpinan negara janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Dan bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Tak ada masalah, saya tak marah, saudara. Tetapi itulah yang saya katakan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Bila saya memberi pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. We must agree to disagree.
Dan ingat saudara, ini pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi untuk setiap keluarga kita saudara. Baik saudara, berita pertama yang harus saya jelaskan. Semalam saya bersiarat, saya lupa juga nak beritahu saudara, kalau boleh saya ingat tiap-tiap hari Jumaat malam Sabtu dan hari Sabtu malam Ahad saya akan berusaha untuk mengundang tetamu saya untuk kita mengadakan live bersama saudara. Itu saja. Ada hari lain macam inilah, saya akan mengulas dan membicarakan persoalan semasa. Saya mendapat laporan ataupun kenyataan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang menyatakan bahawa penumpuan angin dijangka berlaku di kawasan timur Semenanjung dan di kawasan barat Sarawak sehingga hari Khamis yang boleh meningkatkan kelembapan dan berpotensi membawa hujan lebat di kawasan pesisiran pantai di Terengganu, Pahang dan Johor, terutamanya pada sebelah pagi. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan di barat Sarawak pula hujan dijangka berlaku pada lewat petang hingga malam serta berpotensi berlanjutan sehingga awal pagi. Jadi nampak gayanya di barat Sarawak tu berhati-hatilah saudara. Kerana Met Malaysia maklumkan negeri lain memang ada ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku pada sebelah petang hingga malam. Ini sampai Khamis akan datang. Jadi besok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. 4 hari lamanya saudara. Dan sebab itulah Met Malaysia menasihatkan orang ramai untuk sentiasa merujuk kepada laman di media sosial rasmi Met Malaysia serta membuat turun aplikasi My Cuaca bagi untuk mendapatkan maklumat terkini. Alhamdulillah saudara, nampak gayanya di Kelantan saudara Muhammad Azmi Ali tak bagi laporan pun hujan tak hujan, tapi rasanya hujan sudah berkurangan apabila dari Kota Baru saya mendapat laporan iaitu jumlah mangsa banjir di Kelantan kini hanya tinggal di pusat pemindahan sementara sekitar 27 orang. Ini setakat petang tadi lah saudara. Dan kesemua mereka adalah 7 keluarga yang berundung di PPS Sekolah Kebangsaan Kuala Tok Teh. Demikian menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat yang melaporkan 35 mangsa dibenarkan pulang ke rumah masing-masing pagi tadi selepas kediaman mereka pulih daripada banjir. Baik saudara, itu banjir, tapi yang agak menggerunkan sekarang saudara apabila saya mendapati ini keadaannya apabila Kementerian Kesihatan Malaysia bila banjir selalunya COVID akan meningkat. Apabila Kementerian Kesihatan Malaysia mengatakan bahawa mereka sedang memantau tentang kenaikan ataupun penambahan jangkitan COVID-19 yang dilihat semakin meningkat sejak ke belakang ini. Namun, Kementerian Kesihatan menjangkakan akan terus kawal keadaannya tanpa membebankan fasiliti kesihatan. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan tren akan terus menaik di penghujung tahun. Hati-hati saudara, khususnya sewaktu musim Christmas. Ekoran, aktiviti mengunjung ke rumah, keluarga dan sanak saudara dan bercuti. Jadi saudara, kalau bila saudara bercuti, pastikan menggunakan pelikup muka dan juga melakukan penjarakan sosial saudara. Jadi Dr. Zaliha mengatakan bahawa dia mengharapkan agar warga mengamalkan operasi standard SOP termasuklah seperti makan bentuk muka di tempat yang agak sesak dan menjaga kebersihan. Ya, kalau kita tengok katanya beberapa minggu belakang ini kes meningkat. Jumlah nanti katanya dia akan berikan, tapi dalam keadaan sekarang ni dah melihat bahawa kes ni masih dalam keadaan terkawal saudara. Di Selangor pula saudara, nampaknya kerajaan Selangor sudah pun bersedia untuk menubuhkan semula jawatan kuasa khas COVID-19 seandainya pandemik ini terus meningkat dan peningkatan di negeri itu. Kerana memang Selangor adalah merupakan antara negerinya. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, pihaknya sedang mendapatkan data-data dan maklumat yang terkini daripada Kementerian Kesihatan. Jadi katanya kerajaan negeri termasuklah menurut jawatan kuasa kesihatan awam Selangor sentiasa memantau situasi COVID ini. Katanya kita menyedari berlaku peningkatan kes di Selangor dan ia melibatkan gandaan yang jumlahnya
walaupun tidak menggerunkan tetapi agak meningkat. Jadi sebab itu beliau telah menubuhkan jawatan kuasa untuk memerhati dan meninjau, melihat apakah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sejajar dengan kehendak Kementerian Kesihatan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari begitu peka terhadap keselamatan dan kesihatan rakyat di negeri Selangor khususnya, saudara. Ini bukan sahaja di Selangor saya, malah saya juga mendapat laporan bahawa di Jakarta, saudara, pejabat kesihatan pelabuhan iaitu KKP, Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta di Tanggarang, di Banten, Indonesia telah pun melaksanakan langkah pencegahan bagi mengekang penularan COVID tersebut, saudara. Di tengah-tengah katanya ada peningkatan jumlah mereka yang dijangkiti di Singapura. Jadi bagaimanapun pihaknya memperhebatkan pengawasan. Memanglah, saudara, penyakit itu perlulah dicegah lebih dahulu sebelum dia merebak. Kalau penyakit itu dah datang, baru nak diubah, susahlah, saudara. Ataupun nak diubati, kita cegah dulu. Jadi sebab itu pejabat kesihatan di pelabuhan di negara Indonesia mereka melakukan pemantauan. Dan kita juga mengharapkan agar pihak berwajib sama ada di tempat-tempat kemasukan, pintu-pintu masuk ke negara kita juga perlu dikawal lah, dia dilihat. Macam di Tabak Johor, di Padang Besar, di Kuala Lumpur International Airport dan juga di lapangan terbang antarabangsa. Kita harus berhati-hati dari sekarang, kerana kalau Indonesia pun sudah memulakan mengadakan kawalannya, kita haruslah juga bimbang, saudara. Itu keadaannya. Baik, saudara, itu laporan tentang sebagaimana yang saya katakan bahawa gejala ini masih berterusan. Sesuatu yang agak mempengaruhi saya tentang harga kawalan barang makanan. Ini masalah besar, saudara, saya rasa. Kerana dari India, saya mendapat laporan semalam bahawa India telah melarang untuk mengekspor bawang sehingga bulan Mac tahun depan, saudara. Jadi kesan daripada itu tentulah harga bawang dari India akan meningkat dan besar kemungkinan sukar diperolehi. Begitu juga bawang-bawang yang kita import dari negara China ataupun tempatan ataupun negara-negara Indonesia dan sebagainya. Tentulah bila demand itu tinggi. Sebab India telah pun melarang mengekspor. Bukan salah kita, saudara. India melarang mengekspor bawang daripada negara tersebut ke luar negara. Jadi kerana kerajaan telah pun memutuskan untuk memindahkan ekspor bawang daripada kategori bebas kepada larangan sehinggalah 31 Mac. Demikian menurut Direktorat Perdagangan Luar Negeri di India, saudara. Dan sekarang ini kenaikan harga makanan di negara paling ramai penduduk itu sekarang ini menjadi isu yang menjadikan isu politik. Dan jika keadaan itu berlarutan, saya khawatir bimbang sedangkan dulu dia berhentikan ekspor beras putih pun kita terkesan. Jadi teman-teman, sebab harga runcit bawang katanya meningkat daripada RM80 kepada 2 kali ganda, saudara. Dan kabarnya kerajaan telah menetapkan harga lantai untuk ekspor pada harga $800 Amerika bagi 1 tan. Itu untuk Oktober sehingga 2023. Tapi yang mendatang ni langsung dibenarkan ekspor. Itu keadaannya. Saudara, jangan nak blame kerajaan pula nanti, saudara. Sebab India merupakan pengeluar juga, dia pengeluar gula terbesar dunia dan dia pun telah mengarahkan agar kilang-kilang gula dan kilang penyulingan supaya tidak menggunakan jus tebu atau sirap gula untuk pengeluaran etanol dan sebagainya. Dan mereka mengambil langkah-langkah untuk memastikan keterjaminan makanan untuk warganya. Itu keadaannya, saudara, dan saya haraplah kalau barang naik nanti janganlah nak blame kerajaan, itu kesan, saudara. Sebagaimanapun saya agak lega apabila Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Abang Mat Saru, saudara, dia kata bahawa pihaknya sudah membuat persiapan sekiranya berlaku perkara tersebut. Bagaimanapun beliau belum mendapat pengesahan secara rasmi, namun beliau menjamin tidak akan berlaku kekurangan bekalan bawang negara ini. Bekalan bawang katanya ada kerana kita turut mengimport dari China, dari Thailand dan juga Pakistan serta beberapa negara lain. Cuma dalam keadaan begini saya cuma mengingatkan berhati-hati, saudara, sebelum keadaan berlaku. Baik, saudara, itu kedudukan harga barangan di pasaran. Saudara Rata Pagasih dia kata tanpa bawang pun makanan sedap. Jadi kata Mak Syah, pintu masuk sempadan lapangan terbang
mesti dikawal serapat mungkin. Kita tak mahu apa yang pernah kita alami masa musim PKP dahulu. Saya hanya sekadar mewawarkan, beri pandangan, memberi penceritaan supaya warga kita sentiasa dalam keadaan bersiap siaga. Jadi kata Saudara Saleh dia kata sepadan kita kalau kita longgar kawalannya, itu yang masalahnya perlu diperketatkan. Secara rata pakasih dia kata beras cap import bermerajalela, mana yang tempatan itu yang keadaan saya beras import, dan saya khawatirlah. Jadi pihak penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna perlulah meningkatkan kawalan dan juga penyediaan di setiap supermarket. Baik saudara, itu soal makanan. Ini masalah satu lagi saudara, saya melihat nampaknya masalah buli di peringkat sekolah saudara. Ini telah pun menimbulkan kebimbangan juga pada ibu bapa sebab peningkatan anak-anak kita yang di sekolah, mereka terjebak dalam kegiatan buli membuli saudara. Sebab itu Kementerian Pendidikan Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan bahawa pihak kementerian mengambil perhatian bahawa dakwaan buli di sekolah seperti dilaporkan di media akan dipertingkatkan. Menerusi surat berkeliling yang dihantar oleh menterinya Puan Fazalina, dia menyatakan Kementerian Pengajian Malaysia kepada Pendidikan Malaysia pihaknya menyediakan 4 saluran utama bagi memulihkan murid, ibu bapa dan masyarakat untuk membuat aduan jika berlaku ada sesuatu gangguan, sama ada gangguan buli, gangguan seksual. Jadi melalui aplikasi WhatsApp ataupun email yang adu buli alias AMOE.government dan aduan buli dalam sistem pengurusan aduan awam SSPAA. Saya minta maaf, saya masih lagi dalam keadaan yang tak berapa sihat, tapi pencerahan berjalan juga. Ya, Saudara Abdul Aziz daripada Tanjung Karang, Saudara Fazilah Abdullah, saudara, dan Kementerian Pendidikan menyatakan bahawa mereka bertegas untuk menangani masalah buli. Malahan kata Saudara Puan Fazlina, pihaknya telah menambah warden di sekolah itu 63% warden ditambahkan. Bilangan warden sebanyak 63%, bermula 1 Ogos dulu lagi dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 orang di sebuah sekolah asrama sebagai langkah pencegahan kes buli. Demikian menurut menterinya saudara. Terima kasih dan tahniah Menteri Pendidikan Puan Fazilah, yang saya nampak memang saya kata makcik garang. Malahan belum beri jaminan bahawa setiap aduan dalam kes buli ini pasti akan ditanganinya. Dan cuma mintalah ibu bapa membuat aduan. Itu yang dapat saya laporkan tentang buli di sekolah dan harga makanan dan laporan kaji cuaca. Baik, saudara, banjir pun alhamdulillah semakin berkurangan, mudah-mudahan. Saudara Jaka Linglung, selamat malam, Puan Fazilah Abdullah. Dia kata penghilang peruncit, mana nak jual beras tempatan lagi dah. Itu keadaannya, kita mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, pegawainya turunlah ke bawah. Terima kasih Zari daripada Mas Kelantan. Nurhati Husin, Waalaikumsalam, sehat untuk semua. Daripada Kelantan juga hadir ya Puan Nurhati Husin. Baik saudara, kita masuk segmen salam dari Gaza saudara. Saya mendapat laporan daripada Kementerian Luar dan juga ada banyak agensi-agensi berita asing yang melaporkan bahawa genting Gaza sekarang ini seolah-olah berada di ambang kehancuran yang total kerana gencatan senjata yang diusulkan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations Security Council gagal diluluskan. Sesuatu berita yang agak menggerunkan kita, yang agak menyedihkan saudara. Ini kerana tindakan sekutu kuat Israel, iaitu Amerika Syarikat, menggunakan kuasa vetonya untuk membatalkan resolusi yang ditaja bersama hampir 100 negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi menurut Ketua Agung PBB Antonio Guterres, beliau menyifatkan kegagalan kejahatan tersebut pasti akan memburukkan lagi krisis kemanusiaan di Gaza yang sudah pun melepasi tahap kronik. Gaza bukan saja menyaksikan kehancuran
sistem kemanusiaan, malah lebih teruk daripada itu, sistem kehancuran yang secara total. Gencatan senjata kemanusiaan sebenarnya amat diperlukan untuk mengelakkan kehancuran di bumi Gaza. Sebab itu, saudara, draft resolusi di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Bahagian Kawalan Keselamatan United Nations ni, sokongannya adalah 13 ahli. Sementara England, United Kingdom memilih untuk berkecuali. Tapi rejim Zionis tetap menyambung semula kempen melakukan mengebom Gaza sejak 1 Disember lalu. Sebaik-baik saja habis saja jeda kemanusiaan ataupun jeda peperangan, iaitu gencatan senjata. Sebab itu, saudara, kesan daripada itu saya melihat bahawa para senator di Amerika Syarikat akhirnya mereka menolak undang-undang dana perang yang digunakan untuk menyediakan berbilion dolar kepada Israel dan Ukraine. Dan ini telah disekat oleh Dewan Senat Amerika Syarikat. Itu, saudara, undian yang diperolehi dalam 49 menyokong untuk memberi sokongan kepada kewangan kepada Israel dan juga di Ukraine, tetapi 51 menentang. Artinya, saudara, dana berjumlah 110.5 bilion, itu sekitar 516 bilion ringgit, tidak dapat digunakan. Itu gagal memperoleh 60 undi yang diperlukan dalam kalangan 100 ahli Senat. Gagallah, saudara. Jadi walaupun Senat, Ketua Majlis Senat itu Chuck Schumer, itu beliau merupakan seorang Demokrat, kabarnya juga tidak mengundi bagi pihak untuk memperkenalkan usul bagi menimbang semula langkah tersebut. Jadi secara ahli-ahli parlimen dan para senator di Amerika, mereka tidak bersetuju. Tapi nampak gayanya di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Keselamatan, Amerika menggunakan kuasa vetonya meneruskan peperangan. Ya, jadi keadaan ini yang berlaku sekali. Sebab itu Israel dilihat begitu bermerajalela, saudara. Dan sebab itu saya merasakan bagaimana tentera Israel masih terus menyerang bandar utama di selatan Gaza tanpa mempedulikan nyawa penduduk Gaza yang walaupun mereka berada di tempat perlindungan. Artinya, saudara, Gaza terus bermandi darah. Itu keadaannya. Walaupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sudah memberi amaran akan berlaku kerosakan menyeluruh dalam ketenteraman awam setelah hampir 2 bulan perang tercetus antara rejim Zionis yang semakin nekat meningkatkan serangan terhadap bumi Gaza. Kita berdapat, kita berdoa kepada Allah SWT supaya segeralah melaknati rejim Zionis. Nampak gaya mereka tak peduli langsung. Yalah, maklum sajalah, di belakang mereka ada kuasa besar yang boleh melakukan veto dan sebagainya. Jadi jangan lelong ke mana OIC. Jadi kita nak membuat pencerahan pun tak dapat laporan OIC. Sebab itu saya melihatlah catatan-catatan lebih ini, Israel sebagai angkuh. Walaupun kumpulan 7 G7 pula menyatakan mereka menyokong negara Palestin sebagai sebahagian daripada penyelesaian 2 negara. Tapi itu sajalah. Sokong sajalah saya. Dan saya melihat negara-negara yang berhampiran macam di Pakistan, Afghanistan, saya mendapat laporan bahawa mereka mengecam tindakan Amerika Syarikat yang menghalang resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menuntut gencatan senjata dilakukan di Gaza. Pakistan, Afghanistan, mereka mengecam. Itu keadaannya, saya. Menurut kenyataan Kementerian Luar Afghanistan, tindakan memveto resolusi itu memperlihatkan bahawa Amerika secara terbuka bersubahat dengan kekejaman yang berterusan di Gaza. Secara itu keadaannya. Pakistan turut kesal kerana Majlis Keselamatan sekali lagi gagal menggesa gencatan senjata di Gaza walaupun tragedi kemanusiaan sedang berlarutan di Gaza. Setiap hari ada yang mangsa yang dibunuh, kesan daripada ledakan bom. Jadi sekarang ini sebab itulah di saat-saat kemarahan ini, wakil daripada Rusia pula melihat bahawa cannibalistic logic, tindakan Israel terhadap Gaza dan keadaan itu mereka mengecamnya. Sebab itu, saudara,
sesuatu benda yang agak menarik perhatian saya bahawa ketegasan Presiden Recep Tayyip Erdogan dari negara Turki, dia tetap menolak rancangan untuk mewujudkan zon penampanan di Gaza selepas pertempuran di kawasan itu berakhir. Dia kata rancangan itu langsung tidak menghormati rakyat Palestin. Waktu dia cakap menyatakan pada wartawan selepas dia pulang daripada Qatar, Erdogan berkata masa depan Gaza selepas perang sewajarnya ditentukan oleh rakyat Palestin dan bukannya oleh Israel. Dan tuntutan Erdogan, Israel mesti memulangkan wilayah yang didudukinya kepada Palestin. Jadi bagaimanapun katanya sokongan barat terhadap Israel dari Amerika ini yang menyebabkan berlakunya keadaan semasa datang itu. Saudara. Dan beliau memberi amaran kepada Israel supaya tidak memburu anggota Hamas di Turki dan mengatakan Israel akan membayar harga yang sangat mahal terhadap tindakan tersebut. Jadi kalau tentera Israel memburu pula anggota pejuang-pejuang Hamas di Turki, maka katanya bahawa Israel harus membayar harga yang paling mahal. Saudara, itu keadaannya saudara. Sementara di Iran pula saudara, melalui Tehran di Iran hari ini memberi amaran bahawa situasi ancaman letupan tidak terkawal di Asia Barat selepas Amerika Syarikat membantah resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menggesa gencatan senjata dalam perang Gaza telah gagal. Jadi diplomat tertinggi Republik Iran iaitu Hussein Amir Abdul Haim, dia merayu supaya pembukaan segera sepadan Rafah Mesir bagi membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan untuk masuk ke semenanjung Gaza. Jadi pejuang-pejuang Islam Palestin, Hamas yang disokong oleh Iran telah pun melancarkan serangan tidak pernah berlaku sebelum ini ke atas selatan Israel. Jadi dia mengingatkan, dia kata bahawa keadaan ini kalau Amerika masih lagi terus bermain menjadikan Israel, menjadikan bumi Palestin itu sebagai papan catur, maka Iran juga tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan. Saya nampaknya apa yang berlaku di tebing barat itu belum ada tanda-tanda yang tuntas. Itu keadaannya saudara. Kita berdoalah agar kedamaian segera menyantuni bumi Palestin. Saya bersimpati saudara. Malam ni saya tak mau melaporkan sebab gambaran saya dapat lebih dah 17,000. Sejak peperangan itu meletus, lebih 17,000 warga Palestin yang terkorban dan kebanyakannya adalah kanak-kanak dan wanita yang cedera itu saudara puluhan ribu. Malahan mereka yang berada di hospital-hospital juga. Dan tak ada dah sekarang ni 70% hospital di Gaza tidak boleh digunakan. Artinya mereka yang cedera kesan daripada ledakan bom hanya seolah sekadar menanti panggilan maut. Jadi bersamalah kita berdoa saudara agar bumi Gaza kembali pulih. Inilah saudara Faham Syaril Azri, dia kata keadilan di peringkat antarabangsa sepatutnya kita melihat bahawa ditegakkan secara terpilih. Ya maklum sajalah kuasa besar. Itulah yang dapat saya lakukan. Saya dapat beri pencerahan pada anda malam ini. Laporan daripada Gaza. Kita kembali pada tanah air. Kita harus mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di Gaza itu dalam kehidupan harian kita saudara. Sebab itu hari ini saya melihat bagaimana titah Duli Yang Mulia Sultan Johor. Saudara, Tuanku Sultan Ibrahim bertitah bahawa semua pihak katanya perlu memberi peluang kepada Perdana Menteri dan Sultan Ibrahim untuk membuktikan kemampuan beliau menerangi pentadbiran negara selepas setahun dilantik mengundi kerajaan. Menurut Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, titahnya rakyat wajar memberi peluang kepada Sultan Ibrahim untuk membuktikan kemampuannya. Dia kata, titah tuanku, saya tak fikir anda boleh ubah negara dalam tempoh setahun. Di sinilah letaknya logikanya. Bila orang mengusungut itu tak kena, ini tak kena. Tuanku mencelah. Jadi titah tuanku dia kata, bagi dia tidak terfikir. Tidak ada terfikirlah kita boleh merubah ubah negara ini dalam tempoh setahun. Dan saya fikir katanya terdapat menteri yang baik. Seperti Anthony Loke katanya itu menteri pengangkutan. Dan baginda akan menyokong kerajaan. Tapi jika sesuatu tak betul katanya, saya akan memaklumkan kepada mereka. Demikian titah baginda sewaktu di Tebu Bual
oleh wartawan daripada Straits Times di Singapura. Saudara, bila sesuatu benda yang agak menarik kita tuanku ni saudara, ini bukan main-main saudara. Tuanku Johor kali ini nampak gayanya bagi dia tegas. Titah baginda, saya akan buru semua orang yang korup. Inilah saya rasa mungkin ada pihak-pihak yang mula demam tak kebah. Kerana sewaktu dalam wawancara itu, baginda bertekad mahu menghentikan amalan rasuah yang bakal menjadi antara tumpuan baginda dalam memikul tugas sebagai Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Jadi nampak gayanya selari saya antara Perdana Menteri dengan Duli Yang Mulia Di-Pertuan Agong, kedua-duanya bertekad untuk tidak lagi mengizinkan budaya rasuah ini. Nampak gayanya. Sebab itu titah baginda kestabilan haruslah konsisten dengan dasar mampan yang diperlukan untuk memperbaiki ekonomi negara. Dan punca utama ketidakstabilan politik negara ini dicetuskan oleh perengus atau golongan tertentu yang kalah dalam pilihan raya. Ramai penyumbang ratusan juta sebelum pilihan raya. Bagaimana anda membayar mereka kembali? Adakah dengan memberi mereka projek, kata tuanku? Itu tidak akan berlaku sebenarnya. Sebab itu tuanku mengulangi bagaimana budaya rasuah ini dan baginda memerangi sejak zaman moyangnya lagi, katanya saudara. Itu keadaannya. Dan agak menarik hari ini saudara, sewaktu hadir di pekarangan Stadium Bukit Jalil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menjelaskan, mengesahkan bahawa cubaan tebuk atap katanya tidak akan percaya. Demikian yang dilaporkan, dan saya dapat laporan daripada Astro saudara. Pembentukan kerajaan perpaduan dalam laporan Astro tadi, Astro Awani, dia kata bahawa kerajaan perpaduan dilihat berhasil dan mampu mengelak daripada sebarang cubaan tebuk atap selepas tahun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau mendedahkan tiada sekalipun pertelagahan akibat perbezaan parti dalam kerajaan persekutuan, walaupun pentadbiran diketuainya dibentuk dengan gabungan 18 parti politik. Dia kata pada Seri Ibrahim, hubungan kerjasama sangat baik dalam jemaah menteri. Belum ada sekalipun pertelagahan atas perbezaan parti. Jadi nampaknya percubaan ini berhasil lah. Gabungan parti-parti, 18 parti membentuk kerajaan. Jadi sebab itu katanya percubaan tebuk atap. Ada yang kata Ogos, tapi saya fikir tidak ada kekuatan. Dia sebab itu bila berterus terang tidak timbul masalah perbezaan pendapat antara parti menyebabkan percubaan pembangkang yang terdesak akan gagal. Beliau menyatakan dalam sesi dialog semasa majlis penutupan program setahun bersama Kerajaan Madani yang turut dihadiri oleh dua timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Datuk Fadilah Yusof. Saudara, sebagaimana ini yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau menyokong pendapat itu. Katanya semua parti yang bergabung dalam kerajaan perpaduan berkongsi pandangan dalam soal prinsip dan pelaksanaan. Walaupun terdapat 18 parti dalam kerajaan pada ini, beliau menyatakan bahawa perkongsian itu bukan hanya pendapat-pendapat itu bukan hanya soal prinsip tetapi soal pelaksanaan. Semua presiden parti, kata Datuk Seri Hamidi, dan wakil-wakil parti memberi sokongan dan dukungan untuk PMX menerajui negara ini di bawah kerajaan Madani. Malah di setiap mesyuarat katanya, di setiap mesyuarat sekretariat, beliau telah pun memberi laporan bahawa jika ada perbezaan pendapat di peringkat akar umbi, ia bukan pendirian parti tetapi pendirian individu. Dan begitu juga Datuk Fadilah Yusof. Beliau juga menegaskan bahawa semua pihak sewajarnya memberi fokus kepada kestabilan kerajaan demi kesejahteraan rakyat. Beliau mau menambah katanya, mengesahkan dan mengulangi apa yang patut menjadi fokus kita semua adalah apa yang dihasratkan oleh Duli Yang Mulia Di-Pertuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Kalau perpaduan ini ada, kestabilan politik ini ada, barulah kerajaan dapat fokus untuk mentadbir urus negara yang matlamatnya mahu mengukuhkan kekuatan ekonomi demi kesejahteraan rakyat, katanya. Itu Perdana Menteri menyatakan bahawa kejayaan pentadbiran kerajaan perpaduan adalah disumbangkan oleh pembentukan pasukan kabinet yang mantap serta komitmen secara keseluruhannya, saudara.
itu dalam keadaan sekarang ini saya melihat macam-macam cerita lah. Itu bab kerajaan perpaduan. Cuma ngok-ngek. Dua hari lepas, saudara, saya mengundang Datuk Seri Zahid bertandang ke studio saya untuk berbicara tentang soal politik dan sebagainya. Waktu itu saya malah nak bertanya tentang isu pemecatan salah seorang ahli Majlis Tinggi UMNO. Jadi bagaimanapun hari ini Datuk Seri Zahid menyatakan sebagaimana yang dilaporkan oleh bernama bahawa keputusan memecat ahli Majlis Tertinggi daripada parti itu dibuat oleh Majlis Tinggi, bukan oleh beliau. Katanya ya, keputusan itu dibuat oleh MT tanpa perlu melalui jawatan kuasa disiplin. Sebab ada pihak bertanya, apakah pemecatan ahli Majlis Tinggi itu dilakukan secara tidak membelakangkan Majlis Disiplin? Dia tak perlu. Sebab Majlis Disiplin juga apabila mereka buat syaratan akan melaporkan kepada Majlis Tinggi. Jadi kalau Majlis Tinggi merasakan perlu dipecat, maka dipecatlah. Jadi kuasa lebih besar, kuasa Majlis Tinggi. Jangan lupa saudara, bahawa perlembagaan UMNO menyebut kuasa Majlis Tinggi adalah kuasa tertinggi. Malahan dalam satu keadaan, bila tiadanya Perhimpunan Agung UMNO, keputusan Majlis Tinggi itu adalah muktamad. Itu kena faham saudara. Banyak orang tak faham ni. Orang ni kadang-kadang mereka jadi ahli UMNO. Saya nak tunjuk saudara, sebagai ahli UMNO, kita kena pegang ni saudara. Kita harus memegang buku perlembagaan. Ini yang paling penting saudara. Sebab dalam perlembagaan saya baca, bukan saya tak baca tentang bagaimana kedudukan Majlis Tinggi, saudara, kuasa Majlis Tinggi. Dan bila seseorang itu yang diputuskan untuk dipecat, maka tak ada siapa boleh menghalang walaupun Perhimpunan Agung. Ini keadaannya sebab parti UMNO ini parti yang berperlembagaan saudara. Kena ingat saudara. Jadi sebab itu menurut Naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid Nordin, dia kata pemecatan beliau kerana perbuatan yang dilakukan olehnya sudah melampau. Ia sudah melampau katanya. Dia kata tindakan yang dilakukan oleh yang dipecat itu kerana melampaui batas, apatah lagi dia merupakan seorang ahli Majlis Tinggi yang dilihat boleh mengganggu gugat kestabilan parti. Jadi mana-mana ahli parti pun, kata Datuk Seri Khalid Nordin, dia kata selaku Naib Presiden UMNO, dia kata mana-mana parti pun, terutama UMNO sebagai parti yang besar, kita perlu pastikan tiada berlakunya saudara sebarang tidak tanduk seseorang ahli yang boleh menggugat parti ataupun bercakap sesuka hati. Itu kenyataan Naib Presiden. Jadi bila dia cross the line katanya, walaupun dia sebagai ahli Majlis Tinggi, walaupun dia tak sependapat dengan Majlis Tinggi, tapi kalau dah cross the line pun, maka tindakan perlulah diambil. Jadi parti perlulah mengawal, tidak tanduk. Kalau semua jadi macam dia, bermasalah nanti. Nah, ini soal urus disiplin ahli dalam parti, kita mesti tahu berorganisasi katanya. Jadi artinya Datuk Seri Khalid menyokong dan mahukan keputusan yang dibuat pada oleh MT pada Jumaat lalu yang memutuskan bahawa beliau dipecat sebagai ahli UMNO. Baik, saudara, itu gambaran yang dapat saya nyatakan berhubung tentang UMNO, saudara. Jadi bagaimanapun sekarang ini saya melihat bagaimana kenyataan daripada mantan pimpinan PAS itu Dr. Khairuddin Takiri. Ini kisah kita dengan PAS pula saudara. Aduh, tak habis-habis. Politik kita ni tak habis-habis dengan krisis after krisis. Kerana nampak gaya Dr. Khairuddin Takiri, beliau merupakan pimpinan PAS. Dia kata setelah membaca dengan teliti tulisan Presiden PAS bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam Diikuti Israel dan Pakatan Harapan yang disiarkan oleh Harakah Delhi pada 6 Disember 2023, dirasakan keseluruhan tulisan membawa kepada kesimpulan bahawa beliau cuba membandingkan pendekatan munafik zaman Nabi dan Zionis yang membunuh umat Islam di Palestin dengan pendekatan Pakatan Harapan yang menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Supaya benda ini dibuat kesimpulan, akhirnya pembaca akan mengatakan seolah-olah kerajaan perpaduan ini macam kerajaan Zionis. Jadi dalam catatannya, Dr. Khairuddin Takiri menyatakan
ulasan awal beliau ialah tonggak kerajaan perpaduan adalah Muslim yang mengucap 2 kalimah syahadat, yang sayangkan Allah dan Rasulnya. Jadi kenapa boleh dituduh sebegitu? Tambah-tambah lagi di kalangan pimpinan UMNO, daripada Parti Keadilan dan Amanah, sama seperti pimpinan dan ahli PAS yang mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi kenapa harus ada tuduhan, dia kata kafir lah. Jadi dia kata hadis Bukhari dan Muslim. Bagaimana seorang sahabat bertanya, di manakah Malik bin Dukshun? Lalu jawab sebagai sahabat, dia seorang yang munafik, yang tidak sayangkan Allah dan Rasulnya. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW segera menegur mereka, jangan kamu berkata kepadanya begitu. Tidakkah kamu lihat sememangnya dia menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang diberikan perhambaan diri melainkan Allah, dan dia mahukan dengan ucapan itu redha Allah. Jadi jawab sebahagian daripada mereka, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jawab sebahagian daripadanya, katanya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Tapi kami melihat wajahnya dan nasihatnya pada orang-orang munafikin ini saja. Cuma dalam satu riwayat lain katanya, ada peristiwa-peristiwa di mana baginda Nabi Muhammad SAW mencegah ataupun menahan sama Islam, menuduh orang itu munafik, menuduh orang itu kafir dan sebagainya. Jadi nampak gayanya menurut Dr. Takiri, dia kata menggelar sama Muslim dengan gelaran munafik dan fasik jelas merupakan dosa besar, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar Al-Hatimi dalam Al-Zawir Al-Ittiraf Al-Tabari, bahwa Allah berfirman, dan janganlah kamu menggelar dengan gelaran buruk. Ayat itu ada dalam surah Al-Hujurat. Maksudnya itu, janganlah kamu menggelar dengan gelaran buruk sama manusia. Jadi kata Dr. Takiri, dia kata menurut tokoh tafsir di kalangan tabi'in Ikramiyah, ya, ayat tersebut merujuk pada ucapan seseorang kepada seorang yang lain, wahai fasik, wahai munafik dan sebagainya. Begitu juga katanya bahawa menurut Qatadah yang hidup daripada tahun 21 hingga 104 Hijrah, dia kata janganlah kamu berkata kepada saudaramu yang Muslim, orang itu fasik, orang itu munafik. Kerana oleh itu kita menyarankan agar, sebab katanya, agar Presiden PAS janganlah meneruskan ucapan-ucapan sedemikian. Kerana dengan tulisan beliau itu, beliau telah pun mencipta persepsi bahawa kerajaan perpaduan mengikut telunjuk munafik dan Zionis dalam pentadbirannya. Jadi ulasannya, mencipta persepsi adalah perangai munafik zaman Nabi yang mencipta persepsi terhadap Aisyah, isteri baginda Nabi Muhammad, kononnya melakukan perzinaan agar umat Islam terpengaruh lalu menuduh secara terbuka. Itu keadaannya. Jadi adakah persepsi yang cuba dibina oleh Presiden PAS dalam kerajaan perpaduan ini meniru perlakuan munafik zaman Rasulullah? Nampak gayanya saya rasa serius apa yang dilontarkan oleh Dr. Takiri. Jadi katanya pendekatan pemerintahan mereka sama seperti pendekatan golongan munafik pada zaman Rasulullah. Itu keadaannya, saudara. Panjanglah tulisannya, saudara. Kalau nak baca pun boleh pelik. Saya pun bukanlah pakar agama sangat, saudara. Tapi bila orang yang tahu soal agama macam macam Dr. Khairuddin Takiri ini, beliau lah merupakan setiausaha Majlis Ulama UMNO, tentulah beliau mempunyai autoriti untuk menyatakan segala-gala pandangannya. Baik, saudara. Selain daripada kita bermasalah dengan PAS tiba-tiba sekarang ni, kalau kita melihat dalam Barisan Nasional pun, kita UMNO tidak henti diserang kiri dan kanan, dan kita tidak pernah pun lari daripada kita punya pegangan. Saudara, bagaimana walaupun mantan naib Presiden MCA T. Lianke, dia menegur, dia kata dia tak mau dengar lagi lah isu Kongres Ekonomi Bumi ini yang katanya sudah melampaui usia 60 tahun lamanya, masih tak selesai lagi. Jadi seolah memperolok-olokkan usaha kerajaan, usaha pimpinan UMNO, usaha pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ibrahim supaya diadakan Kongres Ekonomi Bumi Putra ini. Maka akhirnya pergerakan pemuda UMNO menempelak. Dia menempelak Senator Datuk Seri T. Lianke
supaya jangan bermain dengan isu perkauman demi kepentingan politik sendiri apabila dia mempertikaikan penganjuran Kongres Ekonomi Bumi Putra pada Januari yang akan datang. Menurut Dr. Muhammad Akmal Saleh, katanya Kongres itu dijalankan sejak Kerajaan Barisan Nasional dan ia akan diteruskan. Dan beliau menegaskan ia langsung tidak pernah menyentuh ataupun menekan hak-hak kaum lain. Secara sebenarnya bila kita dalam gabungan walaupun dengan Barisan Nasional, kalau tak betul kita tegur. Bukan macam mereka apa yang rakan sebut mereka tak ada sanggah. Kalau nak jaga kepentingan bersama kita tak ada. Kalau tak betul kita tegur, sama ada DAP ke, MCA ke, MRC ke. Kalau tak betul kita tegur. Itulah pendirian UMNO, Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan ini. Jadi katanya pemuda tidak akan sama sekali berganjang dengan pendiriannya mempertahankan kepentingan agama, bangsa dan negara. Dan katanya jangan lupa, dia mengingatkan, jangan lupa kamu dapat jawatan senator itu daripada Perdana Menteri yang datangnya dari orang Melayu. Cermin-cerminlah diri sendiri. Itu kenyataan agak keras daripada Ketua Pergerakan Pemuda. Sebab dia ingat, dia kata, kamu jangan lupa jawatan kamu sebagai senator itu datangnya daripada yang membawa Perdana Menteri yang daripada orang Melayu. Jangan menghakiskan atau mengguris hati dan perasaan. Sebab Lian Ke ni dia bercakap demikian sewaktu membahaskan belanjawan di Dewan Negara yang meminta kerajaan tidak meneruskan program berkenaan. Sebaliknya menganjurkan Kongres Ekonomi yang menguntungkan seluruh rakyat. Dia sebenarnya dia dah kalah jawatan sebagai naib presiden MCA. Dia bermain dengan satu unjuran politik yang resi dengan harapan untuk memenangi sokongan daripada warga MCA. Saya minta maaf, saudara. Terpaksalah kadang-kadang bersin. Orang tak bersihat ni, saudara. Jadi bila dia membahaskan, kita tahu matlamatnya tak lain dan tak bukan semata-mata untuk mencari pengaruh. Sedangkan warga MCA pun dah bosan kalau adanya isu-isu yang dibawakan yang menyentuh soal resis. Jadi sebab itu cukup-cukuplah. Selajar Kalinglo dia kena lebih parah lagi. Siapa yang tak sokong PAH masuk neraka, itu keadaannya. Jadi saya melihat sekarang ni, saudara, kita dalam gabungan Barisan Nasional pun ada masalah, tapi kita akan menyangkal mereka. Saya ucapkan tahniahlah kepada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Akmal yang berani, di mana beliau dengan tegas menjelaskan Kongres itu adalah bertujuan untuk memberi penambahbaikan kepada ekonomi Bumi Putra, termasuk Sabah, Sarawak dan orang asli yang mana ini adalah majoriti kaum negara ini. Jadi penambahan baikan ekonomi Bumi Putra tidak pernah mengambil hak kaum lain, malah memberikan kebaikan kepada situasi negara ini secara keseluruhannya. Jadi kedudukan ekonomi bukan Bumi Putra masih lagi mengukur negara ini sejak dari dulu sehingga sekarang. Itu gambaran yang saya dapat perbalahan kita. Saya tak maulah mencetus parti lain, tetapi tiba-tiba dah 2-3 hari lepas saya terbaca laporan daripada akhbar yang mengata bahawa tiba-tiba saja sehebat-sehebat mereka lah apabila mula-mula kata mahkamah telah memutuskan agar PAS bayarlah hutangnya dengan harakah. Tiba-tiba ini dikanga bekas pegawai khas kepada ahli Parlimen Kanga Zakri Hassan. Dia sebagai bekas pegawai khas, dia telah pun membuat tuntutan, memfailkan tuntutan terhadap wakil rakyat itu yang didakwa tidak membayar tunggakan gajinya selama 1,5 bulan berjumlah RM4,599.23 sebelum pemecatannya pada bulan Mei lalu. Rezeki orang jangan ditahan. Saya pun tak faham lah. Sebagai ahli Parlimen Kanga, saya rasa tak sepatutnya lah. Kalau nak berhenti-berhentilah. Kenapa begitu jadinya? Sebab itu Muhammad Rauf Abdul Aziz, dia usia 39 tahun dan juga bekas ahli dalam kuasa Parti Perbudi Persatuan Malaysia bahagian Kanga selaku plaintiff turut menyaman
bekas majikan itu bagi pemecatannya yang dianggap tidak sah kerana dilakukan tanpa notis. Saudara belum lagi memerintah, saudara. Saya bukanlah nak menuduh, tapi bila tengok ada laporan bawa sampai ke mahkamah, saudara, saya rasa ada sesuatu yang tak kena dalam organisasi mereka, saudara. Itu orang kata kadang-kadang mereka membuat tindakan yang bagi saya lah, apabila Saudara Rauf memfailkan 3 jenis tuntutan. Itu pertama, membabitkan gajinya tak dibayar pada November tahun lalu. Tak banyak mana pun, itu RM830. Kedua, baki gajinya bagi April 2023 berjumlah RM1,800. Dan ganti notis 4 minggu tuntutan gaji, ganti notis berjumlah RM1,938. Itu difailkan di hadapan pegawai pendengar Fadilah Diana Zulkifli di Mahkamah Buruh Kanga 3 hari lalu. Saya nampak saudara takkanlah RM5,000 punya hal tak boleh nak bayar. Dia dah bekerja dari rezeki orang. Saya satu benda yang agak menarik tentang presiden saya, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia selalu mengingatkan saya, dia kata kalau kita menggajikan orang, kita ingat bahawa mereka ada tanggungan. Jangan kita putuskan rezeki orang. Dan malahan, baginda Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu menggajikan seseorang, bayarlah. Bukan Sayyidina Nabi Muhammad, dia banyak Sayyidina Umar kata, bayarlah gajinya sebelum peluhnya kering. Itu saya rasa tak tahulah macam mana keadaannya. Apabila Muhammad Rauf memfailkan 3 tuntutan terhadap ahli parlimen, nak buang-buanglah. Ya, mungkin tak kena gaya, mungkin ada yang tak bersesuaian dengan kehendaknya dalam pentadbirannya. Tetapi bagi saya lah, baru setahun lebih je saya, takkanlah soal-soal kehidupan mereka itu boleh dijadikan begitu. Saya amat mengharaplah agar kalau boleh cubalah diselesaikan di luar mahkamah. Tak cantiklah. Walaupun saya pun tak perlu saya nak wawarkan. Walaupun mereka bukan ada kena-mengena dengan UMNO saya, tapi bagi saya sebagai insaniah, saudara, tak perlulah kita balas sehingga membuat keadaannya secara saya nampaklah. Sebab itu saya bila orang kata bila mereka kata UMNO ni kanser tahap 5, lepas tu UMNO ni pula akan masuk ke longkang, sebenarnya kita nak bertanya lah siapa sebenarnya parti yang masuk ke longkang. Hari ini saya lihat sendiri kenyataan Datuk Seri Ibrahim. Beliau menyatakan bahawa usaha tebuk atap tak akan boleh dilakukan. Kerana atapnya sekarang ni bukan atap nipah tapi atap genting yang lebih tebal. Tak mungkin. Jadi dalam keadaan begini sekarang ni siapa yang akan ke longkang? Saya agak tertarik juga, ada satu saya mendengar satu kenyataan saudara Fandi dalam dia punya media sosial, dia menyebut bahawa bagaimana PAS berangan nak jadi kerajaan. Jadi dalam angan-angan dia nak untuk membentuk kerajaan, dia berusaha untuk menarik sokongan daripada UMNO. Jadi bila minta supaya UMNO bekerjasama dengan mereka, tetapi jawatan Perdana Menteri datang daripada PAS. Ada kabinet pula semua PAS. Jadi saya kata macam perangai zaman Perikatan Nasional dululah. Takkan UMNO mau masuk dalam lubang yang sama lagi. Jangan lupa saudara, waktu langkah Sheraton, PAS memujuk UMNO menyokong, dia kata sokong, tapi ke mana UMNO waktu itu? Jadi sebab itu saya kata siapa yang nak ke longkang? Daripada begitu saya agak menyantuni kenyataan veteran UMNO, iaitu Datuk Mustafa Yaakob. Beliau dengan tegas menyatakan dalam keadaan kita mau memulihkan UMNO, ya, antara cadangan veteran adalah supaya pimpinan UMNO, pimpinan pusat memikirkan untuk meminda perlembagaan bagi menghadkan tempoh pemegang jawatan di peringkat bahagian di semua kawasan di peringkat jawatan bahagian, supaya boleh berlaku pertukaran jawatan secara tidaklah mesti ada hadnya, bukan untuk selama-lamanya. Apa yang dialami oleh UMNO selama ini saudara, apabila jawatan ketua bahagian itu ada sekatan, dia boleh jadi ketua bahagian untuk selama-lamanya.
Itu masalah yang boleh timbul. Kata Battle UMNO yang saya lihat agak boleh juga dilihat, tetapi kadang-kadang kena fikir juga bagaimana kalau mereka berusaha untuk mencari jalan supaya Presiden UMNO ditukar dengan orang lain yang sealiran dengan Perikatan Nasional. Ini masalahnya, saudara. Dan bagaimanapun saya nampak gaya dalam keadaan sekarang ni UMNO perlulah mencari upaya untuk memperkukuhkannya. Cukup-cukuplah, saudara. Dan dalam keadaan kemantapan sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, saya melihat bahawa UMNO makin mantap lagi dan insya-Allah kita tidak akan tergugat. Walaupun janganlah kita beranggapan, semalam saya dah bersiaran dengan mantan calon ahli parlimen Kemaman itu Yang Mulia Jeneral Tan Sri Raja Effendi, beliau mengatakan bahawa apa yang berlaku di Kemaman itu merupakan sebagai seorang parlimen, dia kata lost the battle but not the war. InsyaAllah. Memang biasa saya dalam peperangan yang paling penting kita nak menang peperangan. Bukan nak memenangi, bukan hanya battle. Battle itu pertempuran. Tapi war atau peperangan itu yang paling penting. Saya agak kagum dengan semangat yang ditunjukkan oleh Tan Sri Jeneral Raja Muhammad Effendi. Dia kata kita kalah dalam pertempuran, tapi kita tak boleh kalah dalam peperangan. We can lose the war, the battle, but not the war. Kita jumpa lagi malam besok dengan pencerahan-pencerahan yang lain. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.